Assalamualaikum, saya Asma Nurhalis binti Abdul Karim, nombor matrik H21A2081. Perakaunan didefinisikan sebagai sistem maklumat yang membekalkan laporan kepada pihak-pihak berkepentingan berkenaan aktiviti ekonomi dan keadaan kewangan sesuatu perniagaan. Definisi ini cuba menggambarkan kepada kita bahawa maklumat perakaunan disediakan untuk pengguna yang berkepentingan. Justru itu, kita perlu menyediakan pelbagai maklumat perakaunan mengikut keperluan pengguna tersebut. Apabila keperluan tersebut dikenal pasti, sistem perakaunan akan merekodkan semua aktiviti ekonomi atau urus niaga dan seterusnya melaporkan maklumat kewangan. Seterusnya ialah jurnal. Perniagaan dimulakan dengan RM60,000, aset meningkat, modal meningkat. Beli perabot daripada modern furniture RM10,000, aset meningkat, liability meningkat. Beli barang RM15,000, perbelanjaan meningkat, aset menurun. Beli barang daripada Bison & Co RM30,000, perbelanjaan meningkat, liability meningkat. Buka bank dengan deposit RM16,000, modal menurun, perbelanjaan meningkat. Jual barang secara cash RM15,000, hasil meningkat, aset menurun. Beli alat tulis RM1,000 daripada kedai alat tulis barat, perbelanjaan meningkat, liability meningkat. Jual barang kepada Zahiran RM10,000, hasil meningkat, aset menurun. Beli mesin RM6,000 dan bayar menggunakan cek, aset meningkat, perbelanjaan meningkat. Barang dipulangkan oleh Zahiran RM2,000, aset meningkat, perbelanjaan menurun. Bayar kepada Bison & Co menggunakan cek RM5,000, perbelanjaan meningkat, liability menurun. Keluarkan tunai daripada bank untuk kegunaan peribadi RM3,000, aset meningkat, perbelanjaan meningkat. Bayar faedah melalui cek RM2,000, perbelanjaan meningkat, liability menurun. Keluarkan tunai daripada bank untuk perbelanjaan pejabat RM10,000, aset meningkat, perbelanjaan meningkat. Terima cek daripada Zahiran RM5,000, aset meningkat, hasil meningkat. Bayar bil elektrik RM100, perbelanjaan meningkat, liability meningkat. Jualan tunai RM6,000, hasil menurun, hasil meningkat, aset menurun. Terima komisen daripada cek, modal meningkat, hasil meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Azim bin Muhammad Zaini. Seterusnya kita akan membincangkan tentang ledgers, iaitu post account journal go to the ledgers. Seperti yang kita dapat lihat di kotak sebelah ini, ada dua perbezaan, iaitu antara bank account dan juga cash account. So, kita dapat lihat kita dapat lihat di bank account tiada balance CF dan juga balance BF, dan di cash account ada balance BF dan juga balance CF. So, kita terangkan tentang bank account dulu. Di bank account, pada bahagian debit terdapat item cash account dengan berjumlah RM16,000 dan receivable berjumlah RM5,000 dan commission berjumlah RM5,000. So total pada bahagian debit ialah RM26,000. Dan kita lihat juga pada belah kanan, iaitu belah kredit, machinery berjumlah RM6,000 dan account payable berjumlah RM5,000. Drawing berjumlah RM3,000 dan juga interest RM2,000 dan last kali office expenses berjumlah RM10,000 dan total jumlah pada bahagian kredit ialah RM26,000. So balance antara debit dan kredit berjumlah RM26,000 yang menyebabkan tiada balance CF dan juga balance BF. Kemudian kita lihat pula pada bahagian cash account. Cash account pada bahagian belah debit, iaitu item capital berjumlah RM60,000 dan item sales berjumlah RM15,000 dan juga item sales lagi satu berjumlah RM6,000. So total pada bahagian debit ialah RM81,000. Dan pada bahagian kredit pula, item purchase berjumlah RM15,000, item bank berjumlah RM16,000, item electricity berjumlah RM100. So total kedua-dua belah debit dan kredit haruslah sama. Kita ambil jumlah yang paling banyak, iaitu RM81,000. Kemudian kita tolak pula jumlah RM81,000 itu dengan total yang
sedikit dan kita akan mendapat jumlah untuk balance CF. Dan jumlah untuk balance CF itu kita bawa ke 1 November iaitu pada bulan hadapan dengan item balance BF iaitu 49,900. Kesemua akaun-akaun tersebut telah diselaraskan dan dibahagikan secara sama rata untuk setiap bahagian yang terlibat. Dan kemudian kita teruskan pula dengan trial balance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusyairah binti Rosli. Slide ini menunjukkan trial balance perniagaan Mr. Roy Enterprise pada 10 Oktober 2021. Mr. Roy telah memulakan perniagaan beliau dengan bermodalkan sebanyak RM60,000. Pada akaun cash, sebanyak RM49,900 berada di sebelah bahagian debit, manakala bagi akaun sell sebanyak RM31,000 berada di bahagian sebelah kredit. Bagi akaun purchase pula sebanyak RM45,000 berada di sebelah bahagian debit, dan bagi akaun furniture sebanyak RM10,000 juga turut berada di bahagian sebelah debit. Bagi akaun modern furniture sebanyak RM10,000 berada di sebelah bahagian kredit, dan bagi akaun stationery barat sebanyak RM1,000 berada di sebelah bahagian kredit. Seterusnya ialah bagi akaun stationery sebanyak RM1,000 berada di sebelah bahagian debit, dan bagi akaun Zahir receivable sebanyak RM3,000 juga berada di sebelah bahagian debit. Seterusnya bagi akaun sell return sebanyak RM2,000 turut berada di sebelah bahagian debit, dan bagi akaun interest expense sebanyak RM2,000 juga berada di sebelah bahagian debit. Seterusnya, bagi akaun electricity expense telah berada di sebelah bahagian debit iaitu sebanyak RM100, diikuti oleh bagi akaun machinery sebanyak RM6,000 turut berada di sebelah bahagian debit. Selain itu, bagi akaun withdraw sebanyak RM3,000 berada di sebelah bahagian debit juga, dan bagi akaun office expense sebanyak RM10,000 turut berada di sebelah bahagian debit. Dan akhir sekali, bagi akaun commission sebanyak RM5,000 turut berada di sebelah bahagian kredit, dan bagi akaun Bison Coin Payable sebanyak RM25,000 berada di sebelah bahagian kredit. Dan ini menunjukkan jumlah trial balance Mr. Roy bagi bahagian debit sebanyak RM132,000, dan manakala bagi bahagian kredit sebanyak juga sebanyak RM132,000, dan ini menunjukkan trial balance perniagaan Mr. Roy berada dalam keadaan balance. Saya Siti Nurul Syikin binti Muhammad. Slide ini menunjukkan profit and loss atau untung dan rugi. Untung dan rugi akaun menunjukkan untung bersih dan rugi bersih perniagaan untuk perakaunan tempoh. Akaun ini disediakan mengikut urutan untuk menentukan jaringan untung atau rugi bersih yang berlaku semasa tempoh perakaunan untuk kebimbangan perniagaan. Untung dan rugi akaun atau pendapatan penyataan digunakan untuk cari keuntungan atau kerugian daripada perniagaan untuk sebuah tempoh perakaunan. Seterusnya, selamat sejahtera, saya Irene Punsi ingin membentangkan tentang balance sheet ataupun imbangan duga. Okey, imbangan duga ni ialah baki-baki akaun yang diambil daripada journal, ledger dan juga profit and loss. Okey. Dalam perniagaan Puan Roy, imbangan duga perniagaan Puan Roy ini pada 31 Disember 2021 dapat dua aset, iaitu aset semasa dan aset bukan semasa. Aset semasa ni kita tambah dengan aset bukan semasa, kita letak kat kolom akhir iaitu kolom ketiga. Lepas tu kita tolak dengan liability semasa, kita dapat jumlah 33,900. Lepas tu kita equity pemilik, iaitu modal dia kita tolak dengan pengeluaran wang. Bila kita dapat dah hasil jumlah pengeluaran wang tu, kita tolak dengan untung bersih. Sebab apa? Sebab kita nak tengok berapa untung bersih yang Puan Roy dapat. So dapat 33,900. So kalau nak tahu imbangan duga kita ni betul ataupun tak, kita tengok jumlah equity pemilik dengan jumlah aset dan liability semasa ni sama ke tak. Kalau sama, maknanya imbangan duga kita pun betul.
seterusnya kita beralih kepada kegunaan penyata untung rugi. Okay. Penyata untung rugi ni maksud dia ialah laporan kewangan syarikat yang menyediakan rujukan pendapatan dan perbelanjaan syarikat dalam satu tempoh masa untuk mengetahui untung bersih sesebuah syarikat tersebut. Kita dapat 5 komponen bagi penyata untung rugi. Yang pertama ialah sales, iaitu jualan. Yang kedua ialah cost of sales, iaitu kos jualan. Yang ketiga ialah gross profit ataupun tungkasar. Yang keempat ialah another income, iaitu pendapatan lain. Yang kelima ialah other expenses, iaitu perbelanjaan lain. Dan komponen terakhir bagi untung kasar yang paling penting sekali ialah untung bersih, sebab kita nak tahu berapa untung bersih kita dapat selepas kita menjalankan perniagaan. Contohnya, Puan Roy menjalankan perniagaan dengan menjual perabot. Dari situ kita akan, setelah dikira semuanya, kita kira apakah untung bersih akhir bagi perniagaan Puan Roy. Slide ini menunjukkan kegunaan penyata kunci kira-kira, iaitu dikenali sebagai penyata kedudukan keuangan atau penyata keadaan keuangan. Aset, liability dan equity pemilikan disenaraikan pada tarikh tertentu seperti akhir tahun keuangannya. Lembaran imbangan syarikat standard mempunyai dua bahagian, iaitu aset di sebelah kiri dan pembiayaan di sebelah kanan, yang mempunyai dua bahagian juga, iaitu liability dan equity pemilikan. Lembaran imbangan sering digambarkan sebagai gambar keadaan keuangan syarikat, jaringan, keuntungan atau kerugian daripada perniagaan untuk sebuah tempoh perakaunan. Seterusnya ialah kesimpulan. Secara keseluruhan, bagi dugaan Mr. Roy masing-masing ialah sebanyak RM132,000 dalam bentuk debit dan kredit. Beliau perlu mengenal pasti terlebih dahulu berapa banyak modal yang perlu dikeluarkan untuk memulakan perniagaan perabotnya. Selain itu, Mr. Roy juga perlu mengetahui untung rugi sama ada untung bersih atau untung kasar hasil jualannya. Akhir sekali, dua dokumen yang secara kolektif adalah penyata kewangan dan dipanggil penyata untung rugi dan kunci kira-kira. Terima kasih.